Hai, murid-murid, apa khabar semua? Okey, kita selamat datang ke kelas Cikgu Siwa ya. Hari ini hari Rabu, 24 Februari 2021 ya. Tema kita pada hari ini kesihatan mental dan emosi. Kita di unit 4 iaitu Minda Oh Minda. Tajuk kita pada hari ini ialah otak manusia. Baik, cikgu berharap kamu semua sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 SJK. Sila buka muka surat 19. Baik, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3.4 iaitu membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membina kerangka karangan dan menulis sebuah karangan jenis autobiografi tentang otak manusia serta memindahkan 6 maklumat tentang otak dalam jadual. Rujuk buku teks muka surat 19. Jom baca sama-sama ya. Hari ini kita akan menulis iaitu kita akan tulis sebuah karangan tentang otak manusia ya. Di sini terdapat 6 gambar. Okey, 3 tu untuk fungsi otak dan lagi 3 itu cara mencerdaskan otak. Okey, kita akan membina kerangka karangan dahulu ya. Jom kita lihat. Okey, sila kenal pasti. Tugasan 1 kamu ialah sila kenal pasti idea utama bagi ke-6 gambar ini. Okey, kalau kita lihat. Okey, cadangan jawapan ya. Idea utama bagi ke-6 gambar ini, gambar pertama. Kita lihat dalam gambar pertama, dia tengah berfikir ya. Kalau kita lihat dalam gambar kedua, dia tengah bergerak. Kemudian gambar ketiga, deria. Deria maksudnya mendengar, merasa dan menghidu ya. Dan gambar 4 itu cara mencerdaskan otak, kita perlu bersenam. Gambar 5, makan makanan berkhasiat dan gambar ke-6, tidur secukupnya. Okey, tugasan kedua pula. Sekarang kita sudah lihat kita sudah lihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam gambar tadi. Ada 6 gambar kan? Okey, sekarang mari kita bina kerangka karangan autobiografi. Oleh itu, pindahkan maklumat idea utama daripada gambar pertama ke dalam jadual. Kemudian bina ayat menggunakan maklumat tersebut. Kalau kamu lihat di sini, cikgu sudah masukkan dalam idea utama itu gambar pertama iaitu fungsi otak berfikir ya, berfikir dan membuat kesimpulan. Okey, huraian. Okey, kalau kita nak buat satu karangan, kita mesti ada idea utama. Kemudian kita perlu ada huraian dan kita boleh bentuk ayat daripada huraian tersebut. Okey, kalau kita boleh buat satu perenggan menggunakan ketiga-tiga ayat ini, jadikan satu perenggan. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk idea utamanya ialah fungsi otak iaitu berfikir. Uraian pertama, berfikir ya. Ayat yang sepatutnya boleh dibina, aku membantu manusia untuk berfikir menyelesaikan masalah. Dan diikuti kedua pula membuat kesimpulan. Aku juga dapat membantu manusia membuat kesimpulan. Dot ni kita perlu tuliskan huraian. Okey, ketiga pula mengawal emosi. Bukan itu sahaja, aku dapat mengawal emosi seperti marah, sedih dan gembira. Setakat ini boleh tak faham? Ini adalah perenggan pertama. Ini adalah kerangka karangan. Kita dah masukkan dalam jadual. Okey, kamu perlu buat apa? Untuk pendahuluan, kamu perlu tulis 3 ayat yang kita wujudkan di sebelah bahagian ayat. Boleh tak? Daripada idea utama itu, kita pilih huraian. Daripada huraian itu, kita bina ayat. Bina ayat. Okey, ayat itu yang akan dijadikan sebagai perenggan. Okey, untuk gambar pertama akan dijadikan sebagai perenggan pertama. Diikuti pula
Diikuti pula untuk gambar kedua. Okey, pindahkan maklumat idea utama daripada gambar kedua ke dalam jadual. Kemudian bina ayat menggunakan maklumat tersebut. Kita lihat di sini fungsi otaknya ialah bergerak. Huraian pertama, berjalan. Ayatnya ialah aku membolehkan manusia ke mana-mana sahaja. Jawapannya ialah berjalan. Kedua, berlari. Aku juga membantu manusia berlari dengan pantas dan perlahan. Dan ketiga pula, melompat. Bukan itu sahaja, aku dapat membolehkan manusia untuk melompat. Okey, ini adalah untuk perenggan kedua. Okey, kamu perlu tahu apakah fungsi otak. Sebab kita ada otak, kita dapat bergerak, kita dapat bercakap, kita dapat menghidu. Semua ini kita lakukan sebab kita menggunakan otak. Otak yang mengarahkan kita membuat semua benda ni. Faham ya? Ini adalah untuk perenggan kedua. Manakala kita untuk perenggan ketiga, pindahkan maklumat utama, maklumat idea utama daripada gambar ketiga, iaitu gambar ketiganya ialah fungsi otak. Fungsi otak. Apakah fungsi? The function deria. Okey, kita dapat, kalau kita lihat uraian pertama, merasai makanan. Apakah ayatnya kita dapat bina? Aku dapat membantu manusia untuk merasai pelbagai makanan dan minuman. Nombor 2 pula, menghidu bau. Okey, daripada hidung, menghidu bau. Ayatnya pula, aku mampu menolong manusia untuk menghidu bau pelbagai bau seperti bau wangi dan busuk. Dan ayat uraian ketiga pula, mendengar bunyi-bunyian. Ayatnya pula, bukan itu sahaja, aku dapat membolehkan manusia untuk mendengar bunyi-bunyian seperti bunyi muzik dan haiwan. Okey, ini adalah untuk perenggan ketiga. Mari kita lihat untuk perenggan keempat. Okey, perenggan empat ni cara mencerdaskan otak. Bagaimana kita dapat mencerdaskan? Eppadi நம்மளோட மூளையை நல்லா aktif ஆக்குறது, mencerdaskan ஆக்குறதுனா, nombor pertama ialah bersenam. Okey, gambar empat ni kita perlu bersenam. Huraiannya ialah bersenam. Ayat, aku akan menjadi cerdas apabila manusia bersenam selalu. Huraian kedua pula, membekalkan oksigen. நம்ம bersenam பண்றதுனால என்ன கிடைக்குது? Oksigen bekal பண்ண முடியுது. Oleh itu, aktiviti bersenam dapat membekalkan oksigen kepada aku. Okey. Ayat ketiga pula, menyihatkan tubuh badan. Okey. உடலை நல்லா வலிமையா வைக்கிறதுக்கு bersenam பண்றது உதவி செய்யுது. Ayatnya pula, kesannya manusia dapat menyihatkan tubuh badan. Ini adalah perenggan keempat. அந்த 3 வாக்கியம் இருக்கு இல்லையா ayat, அந்த 3 வாக்கியத்தையும் எடுத்து போட்டு 4வது பத்தியில எழுதிட வேண்டியதான். Okey, kita lihat manakala untuk gambar kelima pula, cara mencerdaskan otak makan makanan berkhasiat. Okey, நம்மளோட மூளை நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னா நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடணும். Huraiannya ialah makan makanan berkhasiat. Ayat yang kita dapat bina daripada huraian tersebut ialah aku akan menjadi cerdas apabila manusia makan makanan berkhasiat yang sihat. Okeylah, diikuti nombor 2 huraian kedua, piramid makanan. Okey, piramid makanan தெரியும் தானே? நம்மளுக்கு என்னென்ன கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளவு சாப்பிடணும், lemak எவ்வளவு சாப்பிடணும், piramid makanan இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு ayat எப்படி எழுதலாம்? Oleh itu, manusia perlu makan makanan seperti yang disyorkan dalam piramid makanan, iaitu susu, roti, buah-buahan dan sayur-sayuran. Manakala ketiga pula, uraian ketiga pula, berfikir. Kesannya aku dapat membantu manusia untuk berfikir secara rasional. Okey. Ini adalah perenggan ke-6, iaitu gambar ke-6. Kita lihat cara mencerdaskan otak ialah tidur yang cukup. Huraiannya, tidur secukupnya. Ayat yang kita dapat binanya ialah aku akan menjadi cerdas apabila manusia tidur secukupnya. Okey, huraian kedua, 8 jam sehari. Berapa jam kita perlu tidur?
8 jam sehari. Oleh itu, manusia perlu tidur selama 8 jam sehari. Okey, huraian ketiga, tidur lesu. Kesannya ayatnya ialah kesannya aku menjadikan manusia tidur lesu sewaktu tidak lesu sewaktu belajar dan bekerja. Okey, tugasan ketiga. Aku sebagai otak manusia. Okey, ini adalah tuliskan sebuah karangan jenis autobiografi yang bertajuk Aku sebagai otak manusia berdasarkan ayat-ayat yang telah kamu bina tadi dalam buku penulisan. Okey, kamu perlu tulis karangan ini dalam buku karangan kamu. Okey, kalau kamu lihat, okey, நம்ம முதல்ல வந்து 6 ஜடுவால் போட்டு 6 வாக்கியம் உருவாக்கணுமா இல்லையா? Okey, P warna perengan 1, G warna gambar 1. Okey, இந்த வந்து cikgu வந்து perengan pertama வந்து அந்த gambar 1ல 3 ayat சொன்ன இல்லையா, அதுதான் pendahuluan 1வதுல எழுதியிருக்கோம். அதே மாதிரி diikuti dengan P2 perengan 2 வந்து gambar 2, perengan 3 வந்து dari perengan 3 dari gambar 3. அப்படின்னு நம்ம முதல்ல செஞ்சோம் இல்லையா, வரிசைகரமா நீங்க அந்த மூணு வாக்கியத்தையும் எடுத்து எழுதி. Okey, ini pula untuk perengan 5 iaitu gambar 5. Dan akhir sekali, கடைசியா இருக்கு இல்லையா, perengan 6வது பத்தி வந்து அந்த 6வது படம் இருந்துச்சு இல்லையா, அதை எடுத்து எழுதணும். மூணு வாக்கியமா எழுதி kamu perlu jadikan ia sebagai satu karangan yang lengkap. Boleh buat aktiviti ataupun tugasan ini dalam buku penulisan kamu BM2. Okey? Okey, start. Ini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang telah cikgu ajar. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.